Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, barisan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang saya hormati sahabat saya Ustaz Kasim, Ustaz Amir Rahman, Datuk-datuk, pengantin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kali yang pertama dapat saya datang ke tempat tuan-tuan dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan program kita ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa kita telah edarkan pada tuan-tuan pelajaran kita pada malam ini yang dipetik daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13, bab yang ke-92. Jadi insya-Allah kita akan baca daripada hadis itu. Bab ma jaa fi husnil khuluq. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Baik, saya baca, tuan-tuan ikut. Jadi saya dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala baca hadis Nabi. Baik, kita baca. An Abi Darda'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Baik, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan lagi sahih daripada Abu Darda bahawasanya Nabi SAW bersabda ia, ma min syai'. Ma ni ada 2-3 makna. Ma ini yang pertamanya maknanya apakah. Ma ismuka, apa nama kamu. Yang kedua, ma ni maknanya tidak. Ma ni maknanya tidak. Ma araftu, saya tidak tahu. Ma tu maknanya tidak. Ada makna yang bawa maksud ialah apakah. Masmuka, ma ismuka, apa nama kamu. Jadi ada 2 makna pada perkataan ma ni. Ma min syai', tidak ada sesuatu, tidak ada daripada sesuatu. Min maknanya dari, syai' maknanya sesuatu. Tidak ada daripada sesuatu asqalu, yang lebih berat. Asqal maknanya ialah yang lebih berat. Fi mizanil mu'min, pada timbangan orang-orang yang beriman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada kebaikan perangai. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, la yubghidul fahish, Allah Ta'ala ni murka kepada orang yang melucap dan murka kepada orang yang mencarut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut kepada kita benda yang paling berat timbangan di hari kiamat. Semua kita ni, saya ke Ustaz Kasim ke, siapa pun akan jumpa dengan mizan. Benda yang wajib kita yakini, benda yang wajib ada. Malah di dalam Al-Quran, di antara kepercayaan kepada hari kiamat adalah di antara ayat-ayat yang paling awal disebut dalam Quran. Ayat yang paling awal disebut dalam Quran ialah ayat-ayat kepercayaan kepada benda gaib, benda yang kita tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib,
wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kepercayaan pada benda gaib, kepercayaan pada benda yang tak nampak. Awal-awal sekali, di antara kepercayaan pada benda yang kita tak nampak tu apa? Nama dia mizan. Mizan maknanya timbangan, mizan maknanya neraca. Apakah amalan yang paling berat sekali timbangannya di hari kiamat? Maka kata Nabi, tidak ada benda amalan yang lebih berat melainkan daripada dalam satu amalan ini, dalam semua amalan ini, daripada baik perangai. Husnul khuluq maknanya ialah baik perangai, baik akhlak. Jadi saya sekarang ni duduk depan tuan-tuan pakai jubah, pakai serban, janggut sejemput. Adakah saya baik? Baik juga, pasal tutup aurat. Tuan-tuan pun baik juga, pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, pakai kepiak, pakai songkok, baik juga. Baik, akak-akak pun baik juga, pakai telekung, pakai baju kurung, baju mengkarung, baik juga, tutup aurat. Baik, kita semayang maghrib, nanti kita semayang isyak pula, baik. Tetapi yang nak menentukan kita ni yang terbaik, dalam banyak kita ni yang terbaik itu apa? Akhlak, orang yang berakhlak. Macam mana kita nak tahu akhlak kita bagus atau tidak bagus? Siapa yang kita nak ambil contoh? Akhlak siapa yang kita nak ambil contoh? Sebab orang masing-masing mendakwa bahawa dia akhlak terbaik. Orang putih kata akhlak dia baik, orang Afrika pun kata akhlak dia baik, orang Jepun pun kata akhlak dia baik, orang Taman Cepaka pun kata akhlak dia baik. Maka banyaknya orang yang mendakwa bahawa akhlaknya baik. Orang Fiji pun kata akhlak dia baik. Di Fiji laki-laki dia pakai skirt tau, bukan perempuan pakai skirt, lelaki je. Presiden Fiji tu pakai skirt. Payah melawat kampung kita pakai skirt. Tanya dekat dia kenapa pakai skirt. Ini resam kami, budaya kami, ini akhlak kami. Maka nak menentukan akhlak itu baik tak baik, yang siapa yang patut jadi contoh, maka akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang kita ambil. Itulah akhlak dia. Kalau saya berpakaian macam ini tapi tidak ada akhlak macam akhlak Rasulullah, saya bukan baik. Tapi ustaz berjubah, ustaz belum tentu baik. Tapi selalunya orang berjubah baik, ustaz belum. Kalau nak kira berjubah baik, Sami Siam lagi berjubah 24 jam berjubah, ada baik dia? Belum tentu lagi baik. Tapi ustaz saya berserban, ustaz memang berserban. Abang Haji buka juga serban. Ada orang sing langsung tak buka, lagi dahsyat tak buka langsung. Jadi kita lihat di sini bahawa Allah menilai kepada akhlak. Allah menilai kepada akhlak. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nak tengok akhlak yang terbaik, tengoklah akhlak Nabi Muhammad. Maka kalau kita nak menjadikan akhlak kita yang terbaik, jadilah akhlak macam akhlak Rasulullah. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita sekarang ialah, kalau Allah tengoklah, kalau Nabi tengoklah kita sekarang, agak-agak Nabi kata apa? Kalau Nabi pakai ini, itu dia. Baik. Ada lagi mikrofon? Okey ya, baik. Maka kalau kita nak tahu akhlak kita ni bagus tak bagus, cuba kita tanya pada diri kita sekarang. Kalaulah Nabi ada dengan kita sekarang, kalau agak-agak Nabi kata apa? Tengok cara rambut kita. Rambut kita. Nabi Muhammad sikat rambut lagu mana? Ada orang yang sikat rambut tajam rambut dia. Tajam rambut. Ini buat keras rambut. Kalau pakai songkok, kopiak, kompong tergantung. Kalau pergi semayang di masjid, cocoknya punggung orang depan. Buatnya dia duduk belakang untuk imam, dia rukuk, untuk imam rukuk, dia rukuk. Lompat untuk imam. Untuk imam. Siapa duduk cuek punggung aku? Adakah itu cara Rasulullah?
Di sinilah tuan-tuan kita kena lihat akhlak Rasulullah. Akhlak itu apa? Baik perangai itu apa? Yang saya pertama kita katakan tadi, sopan santun. Sopan santun itu akhlak. Dan orang Melayu ni memang sopan. Bersopannya, berakhlaknya orang Melayu sampai benarkan laki-laki masuk dalam rumah walaupun suami tak ada. Masuklah, suami makcik tak ada, masuklah. Orang nak jual kapet dia bagi masuk. Suami makcik tak ada, masuklah, kejap ya, makcik bikin kopi. Lala kena rompak makcik. Itu adakah itu berakhlak? Yalah ustaz, kan datang orang kita panggil lah masuk. Betul boleh masuk, tapi suami makcik tak ada. Yalah nanti dia balik, makcik minta izin. Tak boleh makcik, duduk di luar pintu pagar. Encik, saya mau jual kapet, tunggu pakcik balik. Bila? Tahun depan balik. Akhlak kita di situ. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena lihat. Yang pertama, apa dia yang dikatakan berakhlak? Yang pertamanya adab sopan. Adab sopan ini tuan-tuan nak tengok cermin akhlak tak akhlak. Ni tengah duduk ramai-ramai ni, berapa ramai yang tak berakhlak, kekentutnya ramai-ramai. Semua orang pekat dia kentut panjang pula. Sampai orang marah dia, hoi, bahasa kita, wajah kita tau. Maaflah, aku ni lumpuh, kata dia. Tak dapat kontrol. Dia mana faham, tak faham tu tak. Tu nama dia hantu kat lima tau, usuk wheelchair. Di kentutnya atas wheelchair tu. Ada orang yang tidak berakhlak, bila masuk tandas tak reti nak pam. Dia kata peduli apa, bukannya orang nampak. Dia pun buka pintu pelan-pelan sikit-sikit, dia tengok tak ada orang, dia pun keluar. Kemudian dia senyum sambil berjalan pergi ambil wuduk. Dia kata siapa nak terkena padan muka. Itu namanya orang tak berakhlak. Bukankah Allah nampak perbuatan? Belum lagi ambil pen, conteng dekat situ, tulis nombor telefon pula 0126433346. Siapa pergi sila hubungi nombor ini. Tak paksa-paksa Ustaz Kasim jawab. Halo. Hai, apa pula ni kita ni. Rupanya nombor Ustaz Kasim dekat tanda tau. G dikehendaki di situ. Tak pasal Ustaz Kasim. Walaupun kita nampak benda tu macam bergurau-gurau, tapi kesan dia. Kesan dia tuan-tuan, orang yang tidak berakhlak. Ada orang yang tidak berakhlak, cara bercakapnya sombong. Orang yang tidak berakhlak ialah orang yang sombong, orang yang riak. Itu sombong, itu adalah orang tidak berakhlak. Ustaz, macam kita orang datang malam ni forum ceramah perdana, Ustaz, kita orang pakai sampin, pakai baju Melayu, Ustaz, adakah itu sombong? Saya pakai serban, saya pakai jubah yang beli dekat Madinah, Ustaz, sombong ke Ustaz? Saya datang dan dengan ceramah Ustaz, naik kereta Mercedes Ustaz, E250. Adakah itu saya sombong? Makcik datang dengan ceramah malam ni pakai telekong beli dekat Medan. Adakah itu sombong? Itu tidak sombong, itu mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum, itu mensyukuri nikmat Allah. Sebab Allah suruh kita pakai lawa-lawa, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Bila nak datang ke tempat semayang, bila nak solat, Allah menyuruh kita pakai lawa-lawa. Pakai cantik-cantik itu ialah sunnah. Jangan tuan-tuan faham pula pakai baju buruk tu, ni baju aku zuhud. Aku zuhud, kata dia. Itu bukan zuhud, itu tak cerdik. Pakailah lawa-lawa, buh minyak wangi, cantik, biar wangi surau kita. Ini datang masjid, Allah. Orang sebelah pun Allah. Ingatkan dia nak kat takbir, rupanya nak tutup mulut, Allah. Busuk gila orang ni. Adakah itu dikatakan tidak sombong? Tak. Orang yang pakai lawa-lawa itu bukan sombong. Allah suka kita memakai nikmat yang Allah beri pada kita. Satu hari ada sahabat Nabi datang mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni pergi rumah sahabat saya, dia tak jemput masuk dalam rumah. Kemudian tidak dijamunya saya makanan ke apa ke, sampai saya balik. Saya terasa hati ya Rasulullah. Boleh tak kalau dia datang rumah saya lain kali, saya pun macam itu juga buat, saya tak nak layan dia. Rasulullah kata,
Jangan begitu. Layalah dia lebih baik daripada apa yang dia buat pada kamu. Sebab Allah ni melayan kita lebih baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu macam mana Allah buat baik pada kamu. Nabi kata layan dia, tidak ada unsur balas dendam. Kita jangan ada unsur-unsur balas dendam. Ini tidak. Bila tak dijemput kenduri, jaga. Macam dia je buat kenduri, tunggulah anak aku kahwin, aku pun tak jemput gitu. Marah sebab tak dijemput kenduri, tunggulah, kata dia. Ada ubi ada batas. Dia menyanyi lagu mak-mak, ada ubi ada batas, ada hari boleh ku balas, apa nak dikasalkan, sudah nasib badan tu. Keluarga anak bapak cerita dia. Tak dijemput kenduri pun nak balas dendam. Relax bro. Kalau kita buat kenduri nanti, dia adalah orang pertama yang kita jemput. Bukan setakat kita bagi kad kahwin dekat dia, banting bagi dekat dia, letak depan rumah dia terus. Kemudian sahabat Nabi ni pun patah balik. Baiklah Rasulullah, saya akan buat ikut Rasulullah, nasihat Rasulullah. Bila dia patah balik, Rasulullah panggil dia, saudara datang sekejap. Saudara ni tak ada harta ke? Ada kambing, ada unta. Kamu kenapa tak jual barang seekor? Beli pakaian yang cantik-cantik dan pakailah pakaian yang cantik-cantik. Sebab dia datang ke rumah Nabi, dia pakai baju buruk. Nabi tegur perbuatan dia. Nabi kata jual barang seekor kambing ke unta ke, beli baju cantik-cantik pakai. Allah suka melihat nikmat daripada bekas nikmat yang Allah bagi pada kita, kita pakai. Sebab tu abang, pakailah lawa-lawa datang masjid. Ini kain pelekak dah kelabu jarang. Dah lah sepeda tak pakai. Tak khusyuk orang belakang. Allahu Akbar. Oh benda tak khusyuk tuan-tuan. Pakailah lawa-lawa dah. Ada yang datang semayang pakai baju Melayu, seluar baju Melayu, samping tak pakai, udahlah seluar dalam hitam, bajunya kuning. Ini saya jumpa satu tempat, selambat rok je dah depan orang. Orang semua tengok hitam dia apa. Saya rasa nak masuklah kereta, ambil kain pelekat saya, suruh tutup dia punya sepeda. Jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita mari ke masjid, butang baju pun tak ada. Saya bukan tak ada hutang Ustaz, ada masalah dia isteri saya simpan. Minta tanya-tanya tak jawab. Dia sebut main mahjong Ustaz. Macam pernah dengar macam dialog ni. Hutang baju abang mana pak? Abang cantik-cantik ni nak mana abang? Kawan abang kahwin lah, hutang baju aku mana pak? Dia datang ke masjid pun tak ada berhutang. Bahaya tuan-tuan. Macam saya pakai jubah, hutang saya sampai ke pusat. Bila saya semayang tak pakai seluar jeruk di dalam, atau kain pelekat di dalam, tak pula pakai baju singlet, dan saya pula tak butangkan jubah, memang tutup aurat pada peringkat awal. Tetapi bila rukuk, kita punya bahagian ini akan terbuka. Bila terbuka, bila kita rukuk, nampak aurat, batallah semayang walaupun pakai jubah. Macam tutup aurat tetapi tak kira tutup aurat. Mana dia rukuk nampak aurat, dia pun nampak. Macam pernah tengok, tapi di mana ya kata dia. Ini masalah tu tuan-tuan. Baik, jadi pakaian yang baik itu adalah orang yang berakhlak. Yang berwangi-wangian itu adalah yang berakhlak. Pastikan bila kita duduk di rumah pun dalam keadaan berwangi-wangian. Nak menghadap isteri berwangi-wangian, nak menghadap suami berwangi-wangian. Ini dua-dua petai. Tak petai minyak gamat. Aduh, teh. Mana yang ada rambut-rambut yang tak diperlukan di badan, buanglah. Ini sejengkal bulu ketiak. Begini tengok TV, nyanda tengok bola. Isteri pun tengok sekali. Isteri kata, abang, esok kita berlaga bulu sini. Koma 4 hari. Oi, bau yang semerbak. Itu bukan orang yang berakhlak. Jadi tuan-tuan, lepas ni pakai yang cantik-cantik, yang segak-segak, yang lawa-lawa, yang kemas-kemas,
yang wangi-wangi. Yang keduanya yang dikatakan orang yang berakhlak itu apa? Orang yang amanah. Orang yang amanah itu orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak itu ialah orang yang tidak bohong. Bohong ini termasuk dalam dosa-dosa besar, syahadatul zur atau qaulul zur. Tuan-tuan jangan anggap bahawa bohong ini benda kecil. Bohong adalah benda besar. Sebab ada orang kata bohong ni tak apa ustaz, tak apa. Mana boleh tak apa? Dia apa? Ada orang kata ustaz bohong tak apa. Mana boleh tak apa? Dia apa tu? Apa tu apa ustaz? Mana saya tahu. Dia tak apa. Tak apa lawannya apa? Bohong dalam dosa besar. Dosa yang pertama besar ialah syirik. Asyirku billah. Benda yang paling besar dosanya. Asyirku billah. Jaga-jaga tuan-tuan. Banyak sekarang ni orang yang duk amalkan benda syirik. Lagi moden kita, lagi banyak benda syirik kita buat. Kadang-kadang nak bagi suami taat pada kita, nak bagi suami ikut cakap kita. Di kangkangnya nasi, bagi suami makan. Suami pun telan. Makan-makan 2 pinggan, bodoh suami. Ikut cakap dia sampai mati. Tak sempat minta maaf, tak sempat minta ampun. Apa hukum? Ada orang yang percaya kepada tangkal. Percaya pada tangkal. Saya ni ustaz nak mengelakkan santau, sebab tu saya pakai cincin. Habis tu kalau pakai cincin ni memang santau tak kena. InsyaAllah ustaz, dia ada Power Rangers. Kalau sihir datang, dia tunjuk macam ni, lari sihir ustaz. Ya ke cincin ni boleh halau semua benda? Ya, kata dia. Ini benda syirik. Benda yang syirik yang kita buat banyak tuan-tuan. Yang menganggap Allah tu ada anak, tu syirik lah. Baru ni saya tengkar debat dengan seorang ahli parlimen. Dia kata apa salahnya orang kafir guna kalimah Allah? Tak ada salah, kata dia. Apa tak ada salahnya? Kalau benda tu tak ada salah, tak adalah salah. Dia kata, tapi kalau benda tu salah, kena jawab salah. Dia kata Allah pun Tuhan dia juga, apa hal nak marahnya? Bro, memanglah Tuhan tu Tuhan Allah. Allah ni Tuhan semesta alam. Tapi yang mereka nak pakai itu, mereka nak tukarkan kalimah God, kalimah Lord, God dan Lord kepada Allah. Mana boleh? Allah ni tak boleh diperanakkan, tak boleh diperjantankan, tak boleh diberbetinakan, tak boleh diperempuankan, tak boleh dilelakikan, tak boleh diramaikan. Tu Allah. Allah ni tak boleh dijantankan. God boleh jadi God jantan, jadi God betina. Allah tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Takkan kita nak ubah perkataan goddess kepada Tuhan Allah perempuan? Bahaya tu. Allah ni tidak ada bapa, Allah ni tidak ada anak. Takkan kita nak kata Tuhan anak, Tuhan bapa tu Allah bapa. Benda ni benda syirik. Kalau setakat benda yang biasa-biasa, tak menggunakan dakwah, tak apa. Oi Tok Kelim, besok you datang kan jual ikan? InsyaAllah. Lantak ke dia lah. Yang tu tak ada masalah apa. Ni masalah dia nak guna dalam dakwah, dia nak guna dalam kitab. Yang ni yang ahli parlimen ni sebut pada saya. Dia kata ustaz, ni apa dia? Ni apa dia? Ni. Saya kata tangan. Ni tangan. Okey. Kalau orang putih kata apa? Hand. Hand. Kalau orang Arab, yadun. Kalau orang Melayu, tangan. Kalau Hindustan, ya. Ni cerita Hindustan ni. Ya don kibarat. Ya don kibarat. Okey ustaz, ini tangan Melayu, hand orang putih, yadun Arab, yad orang Urdu. Jadi kalau ustaz nak gunakan hand, salah tak? Tak salah. Kalau ustaz nak guna yadun, salah tak? Tak salah. Kalau orang putih nak gunakan tangan, boleh tak? Boleh, pasal maksudnya tangan. Okey ustaz, dalam bahasa Arab Allah tu Tuhan, dalam bahasa Melayu Tuhan, dalam bahasa Inggeris God. Dia bukan membawa maksud Allah yang sebenarnya. Dia cuma maksud, orang Arab kata Tuhan tu Allah, orang putih kata God, orang Melayu kata Tuhan. Saya kata mana boleh cakap macam tu? Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu nama Tuhan kita. Ustaz dah jadi syirik, sebab Ustaz dah menyamakan Allah dengan makhluk.
Saya tanya masa bila pula saya menyamakan Allah dengan makhluk? Sebab ustaz dah bubuh nama pada Allah. Allah tidak boleh ada nama. Sebab bila Allah ada nama, Allah dah jadi makhluk. Bila jadi makhluk, ustaz dah memakhlukkan Allah, ustaz syirik. Udah saya pula syirik dia, tuan-tuan. Apalah, macam mana boleh jadi member of parliament ni punya bodoh piang? Ini benda syirik pada Allah. Pertahankan kalimah ini. Jaga-jaga. Ada di satu kampung mereka buat soal jawab dengan saya, ustaz. Bukankah Allah tu Tuhan semua? Pasal apa ustaz tak setuju? Tak apa, kalau tuan-tuan setuju, saya peduli apa, saya kata. Ni masjid tuan-tuan ni kan? Ya. Boleh ada orang kafir main semayang tadi? Tuan-tuan semayang hari Jumaat, mereka semayang hari Ahad. Bukankah Allah untuk semua? Masjid pun untuk semua lah. Biar dia pakai. Hari Jumaat orang Islam semayang, hari Sabtu orang Hindu semayang, hari Khamis, hari Ahad orang Kristian semayang. Mana boleh ustaz, ni masjid kita orang. Tahu pun boleh tak boleh pula. Masjid tak boleh pakai, Allah boleh pakai. Apa barang bro? Kalau masjid tak boleh pakai, kalimah Allah pun tak boleh pakai lah. Nak pakai masjid, masuk Islam. Nak pakai guna kalimah Allah dalam dakwah kamu, masuk Islam. Tak ada halangan. Jangan jadi syirik pada Allah. Qul huwallahu ahad. Cukup ayat itu. Allah satu. Dia tak ada anak, dia tak beranak dan sebagainya. Pertahankan kalimah itu. Tuan-tuan, ada pula yang jawab. Dia kata, ustaz, dia kata, bukankah ini kita nak berdakwah? Kalau kita tak benarkan mereka guna kalimah Allah, macam mana Islam nak berkembang? Saya kata, jangan main-main dengan Allah. Sila buka di dalam surah Al-Baqarah. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mika, sampai habis ayat itu. Katakan Muhammad kepada mereka, siapa-siapa yang memusuhi Allah, siapa-siapa yang memusuhi malaikat, siapa-siapa yang memusuhi rasulnya, siapa-siapa yang memusuhi Jibril, siapa-siapa yang memusuhi Mikail, maknanya dia memusuhi Allah. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, jangan kamu hanya ambil Allah, tetapi kamu tolak apa-apa yang Allah bagi. Sebab orang Yahudi benci pada Jibril. Mereka tak setuju dengan Jibril. Sebab dia kata Jibril inilah yang turun pada Nabi Muhammad, lantik Nabi Muhammad jadi Nabi. Sepatutnya Nabi akhir zaman orang Bani Israel, bukan Bani Ismail. Maka mereka pun marah kepada Jibril. Mereka marah kepada Jibril sebab Jibril buat turun azab pada mereka. Maka Allah jawab dalam suratul Baqarah itu, kalau kamu menolak Jibril, maknanya kamu menolak Allah Ta'ala. Sebab Jibril itu utusan Allah. Kita tanya kepada orang-orang kafir, okey, kamu terima Allah Ta'ala. Sekarang aku nak tanya pada kamu, kamu terima tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi akhir zaman? Tuan-tuan pergi tanya dekat buah-buah kafir ni, tanya dekat mereka, kamu terima tak Nabi Muhammad? Oh, Nabi Muhammad bukan Nabi kami. Kalau kamu terima Allah, pasal apa kamu tolak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tu utusan Allah. Kamu tolak Nabi Muhammad, kamu tolak Allah. Tiba-tiba kamu nak pakai kalimah Allah. Banyak cantik. Ini tuan-tuan, jangan jadi syirik pada Allah. Yang kedua, benda yang dosa besar ni apa dia? Uqul walidain. Derhaka pada mak bapak. Sampai letak derhaka pada mak bapak ni nombor 2 lepas dosa syirik. Lepas dosa syirik ialah lawan mak bapak. Yang ni banyak ni zaman sekarang tuan-tuan, tanggang moden. Saya duduk di sekolah saya di tuan-tuan, macam-macam tanggang saya jumpa. Ada tanggang kaya, ada tanggang kaya hantar mak naik kereta Mercedes, cermin gelap, semua gelap. Dia keluar pun pakai spek mata gelap. Dia bawa turun mak dia, dia letak beg depan jaga, dia naik kereta, dia belah. Jaga tak sempat panggil, mak pun tengok saja. Subhanallah. Dia tinggal di sekolah saya, orang tua dia tak nak belah. Tanya pada mak dia, makcik tahu tak nombor handphone anak makcik, telefon makcik tahu tak anak makcik? Tak tahu, tak ada ingat. Apa yang makcik ingat? Tak ingat. Ada di sekolah saya sekarang tuan-tuan. Sampai hati anak beranak hantar begitu je. Ada
yang datang sebelum Ramadan yang lepas, bawa tongkat satu, beg satu. Berjalannya pula udah macam alignment dah tak ada tu. Balancing pun dah tak ada, begini goyang datang. Kenapa makcik nak masuk sini? Kenapa makcik? Anak makcik halau, menantu pun halau. Dia pun tak nak bela makcik dah. Dia suruh makcik duduk sini, suruh Ustaz Kazim pula bela. Berapa banyak lah saya nak bela janda-janda. Tuan-tuan, saya bela semua janda tua. Semua veterina menunjukkan umur 60, 70, 80. Beratus orang saya bela. Siapa yang nak menolong meringankan beban saya, ambil lah seorang buat isteri. Ni yang datang jumpa saya minggu lepas umur 70. Kalau Ustaz ada orang nak kahwin, beritahu makcik nak. Umur makcik berapa tak? Kat 70 lah. Jadi siapa nak boleh lah ya, kita menolong insan yang lemah. Subhanallah. Tuan-tuan, zaman sekarang zaman orang tak hormat mak bapak. Kadang-kadang punca pada mak bapak juga. Bagi makanan yang tak berjenis pada anak-anak jadi kerah hati. Nanti kita akan baca doa di belakang nanti, doa-doa itu saya minta ada tuan-tuan. Nak bagi anak-anak kita ni lembut hati bukan setakat dengan doa, dengan pemakanan juga. Tiap-tiap hari duduk bagi makan ayam, bagi makan burger. Burger daging, burger lembu, burger daging. Daging ni Nabi suruh makan seminggu sekali. Kita pula tiap-tiap hari. Dua benda ni jangan duk bagi makan banyak sangat. Daging dengan ikan. Bagilah buah-buahan, bagilah sayur-sayuran banyak. Anak kita pula buah tak mau makan, sayur lempak tepi. Nabi suruh kita bagi makan labu. Bukan di Negeri Sembilan. Itu labu lain, sekolah Ustaz Amir tu. Labu sayur. Nabi suruh kita ni makan labu. Labu ni menyejukkan hati, menenangkan hati anak-anak tuan-tuan yang hyperaktif ni, bagi makan labu. Buatlah bekam, buatlah bubur, buatlah sayur. Buat. Untuk anak-anak tuan-tuan yang belum cukup umur. Ni labu kundo. Ni labu kundo. Ustaz tu botol mineral. Tahulah, saya buat contoh. Mana nak ada labu sini. Ini labu, di sini tangkai. Di sini tangkai labu. Di bahagian tepi labu ni ada warna putih-putih, serbuk dia, habuk dia. Habuk ni tuan-tuan ambil bubuh pada ketiak anak tuan-tuan yang belum cukup umur. InsyaAllah tak ada bulu ketiak. Yang mana dah ada tak payah bubuh pun masa. Rugikan boreh je. Ambil bubuh pada anak-anak yang belum cukup umur. Memang tak ada. Tak ada masalah bau badan. Tak Ustaz cakap ni Ustaz buat ke? Saya buat. Mak saya buat dulu. Mana ada? Segar saya nak buka tadi, malu. Sebab tu saya tak ada bawa masalah bau badan, ketiak basah pun tak ada tuan. Tuan-tuan tengok cerita Hindustan, asal menariknya ketiak mesti basah. Tak ada tuan-tuan, insya-Allah. Yang mana budak kecil yang belum cukup umur, start besok pergi cari labu. Yang mana anak kita putus tunang ke, bersedih ke apa, bagi makan labu. Yang mana anak kita hyperaktif, rajin bagi labu. Orang kita takut ke labu. Makanlah makcik sayur labu. Wih, hidup lah makcik labu angin. Tak sempat makan dah. Belum makan dah angin. Macam mana tuan-tuan? Rasulullah mengajar kepada kita buah tomato. Makan buah tomato. Ada orang buah tomato untuk melembutkan kulit. Ada orang yang menggunakan oil of ulam. Dengan oil of ulam melembutkan tangan saya. Tomato itu makanan yang Rasulullah makan. Dia melancarkan perjalanan darah kita. Dia menjadikan jantung kita lancar darah. Tapi anak-anak bila sebut tomato, pum, lempar. Nabi cari tomato. Nabi suruh makan buah tomato. Makanan yang Nabi suruh gu dengan tomato ialah kambing. Tuan-tuan makan kambing, makan tomato, dia potong tuan-tuan. Tuan-tuan makan kurma, Nabi suruh makan dengan timun Arab, dia potong buah kurma, kepanasan buah kurma. Bila kita makan dengan seimbang tuan-tuan, jiwa anak-anak kita tak ada memberontak.
Bila dia tak memberontak, dia tak kasar, dia tak ganas, dia hormat pada kita. Saya jumpa dua orang yang sangat hebat tuan-tuan dalam Malaysia ni, yang cukup hormat pada mak bapak. Satu orang di antara orang Melayu yang paling kaya dalam Malaysia. Cukup hormat dengan mak dia tuan-tuan. Dia balik ke rumah mak dia baring atas katil, mak dia tak sihat musuh. Dia cium mak dia, cium dahi mak dia, cium kepala mak dia, cium pipi mak dia, last sekali cium kaki mak dia. Pergi ke kaki mak dia, dia cium kaki mak dia. Punya hormat tuan-tuan. Saya pergi rumah sekali tuan-tuan. Saya pergi rumah mak saudara dia, rumah sepupu dia, mak panggil dia. Saya pergi lah. Mak dia ni tak sihat pun bangun tuan-tuan, masak kari pada dia. Makcik ni tak sihat, tapi kata ustaz nak datang, makcik seronok sangat. Rasa besar hati makcik, ustaz nak mai. Tu makcik gagah jugalah masak kari kat ustaz. Alhamdulillah. Saya tengok anak dia tuan-tuan, bila mak dia makan, anak tolong suap, bubuh nasi dalam pinggan, ambil lauk, bubuh dalam pinggan. Mak nak suap ke, saya tolong suap. Tak apalah, mak suap sendiri. Anak ni tak makan tuan-tuan, anak tunggu mak makan. Punya hormat. Rupa-rupanya bila hormat pada mak, berbakti pada mak, Allah bagi kekayaan yang sangat melimpah ruah. Tuan-tuan, kalau nak dapat kekayaan hati, nak dapat kekayaan harta, nak dapat kekayaan jiwa, sekarang ada mak bapak, bela elok-elok, Allah bagi tuan-tuan. Saya jumpa berapa ramai yang sanggup macam itu. Mak belum makan, dia dah kenyang. Mak habis-habis semayang baru nak makan nasi, tengok-tengok habis, dengan telur ikan tembakul pun habis. Mak merajuk keluar ke pintu dapur, lari belakang rumah, batu belah, cari batu belah, batu tangkuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan, 2 bulan lepas saya tengok cerita batu belah, balik semayang Jumaat, buka TV, cerita batu belah. Anak kejar mak dia, mak, ibu, mak ni menangis lari. Sampai dekat batu, dia cakap dekat batu, hai batu belah, batu bertangkuk, kau telanlah aku kempunan telur ikan tembakul. Yang batu tu membaik, buka tuan-tuan. To'ak betul batu. Masuk mak dalam tu, batu pun tenggelam. Anak saya yang kecil menganga tengok. Ayah, batu ni ada betul ayah? Ada kat pot di sebelah. Kakak dia pula cakap, takkan paksa telur pun merajuk ayah. Itulah, tak boleh buat. Tuan-tuan, yang berlakon cerita batu belah, batu bertangkuk tu nama apa? Namanya Neng Yatimah. Anaknya nama Ros Yatimah. Cikgu Ros, tu nama anak dia. Dia pula Neng Yatimah. Asyik berlakon menangis, semenangis berlakon. Neng Yatimah dia tuan-tuan, kahwin umur 14 tahun, zaman Jepun. Kahwin dengan suami dia nama Jasni. Neng Yatimah ni penyanyi dan pelakon. Lagu dia yang paling popular apa? Bila ku ingat, bila ku kenang. Itu lagu dia. Dia ada belakang lah. Masa dulu kita berjumpa. Datang Aman Syak, dia buka lagu tu bagi laju sikit. Itu namanya Neng Yatimah. Anaknya Cikgu Ros yang berlakon dengan P. Ramlee tu. Malam bulan di pagar bintang, sambil duduk jahit baju. Datang Sudin, Cik Ros, Abang Sudin pun koyak juga. Koyak tak ada pun, mana ada koyaknya. Habis tu bunyinya prop tadi apa? Itu namanya Sudin. Tuan-tuan, derhaka pada mak bapak ini salah satu sebab yang menjadikan Allah turunkan bala sebelum kita mati. Lain-lain dosa ni mungkin Allah simpan, tapi dosa lawan mak sebelum mati Allah turunkan azab kepada kita. Nombor 2, orang yang saya jumpa yang kaya tuan-tuan, dia ada satu syarikat di Malaysia ni, 128 cawangan dia. Bila bapak dia mati, ke bumi bapak dia ada duit baki orang sedekah dalam jak. Kan kita mati orang simpan duit dalam jak, namanya duit jak.
Duit jak ni tuan-tuan bukan duit pusaka. Itu bukan duit pusaka. Jadi bila dah tolak mandi mayat, tolak kain kafan, semua ada baki 1 jak. Dia cakap pada adik-beradik dia, abang-abang, akak-akak, mak, saya minta izin, duit ni saya nak berniaga. Mak, abang, adik semua izinkan. Perniagaan apa dia buat? Berniaga bandel. Bandel saja, jin bandel, suruh bandel, semua bandel. Punyalah dia taat pada mak dia, punyalah dia baik dengan mak dia tuan-tuan. Sekarang ni di antara orang yang paling kaya tuan-tuan. Zakat dia saja setahun 1 juta. Bukan rupiah, 1 juta. Tuan-tuan tahu mak dia datang jumpa saya. Datang naik Mercedes, besar Mercedes. Anak bagi dekat mak Mercedes tu. Driver seorang bawa mak. Subhanallah, punya taat dengan mak dia tuan-tuan. Dan tak pernah kedekut. Dia banyak ladang durian, kebun durian, dusun durian. Bila musim durian, orang yang pergi ke kedai dia, dia bagi percuma buah durian. Hadiah, sedekah, sedekah, sedekah. Dia kata yang dia dah untung daripada kedai dia pun dah untung. Durian ni mudah-mudahan Allah bagi rezeki lagi. Inilah dia tuan-tuan, bila berbuat baik dengan mak bapak, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita rezeki. Dan apa yang Allah nak bagi pada kita, kita tak tahu. Mungkin Allah bagi rezeki sihat. Pelajar saya yang paling tua meninggal umur 88. Sihat. Baru ni meninggal seorang 82 tahun, sedang ambil wuduk. Sedang ambil wuduk, meninggal tuan-tuan. Tangan kepala dia belaga dengan tembok kolah air nak ambil wuduk. Terus mati. Senangnya mati nak sembahyang. Ada pelajar saya yang mati sedang tahiyat akhir, sembahyang subuh hari Jumaat. Orang dah habis berdoa, dia duduk tahiyat lagi. Orang pun kejut, Haji, dah mati dah tuan-tuan. Tangannya begini ngangkat tahiyat. Subhanallah, mati tengah sebut la ilaha illallah. Bayangkan. Ini Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita tak tahu Tuhan nak bagi rezeki macam mana pada kita. Mungkin Tuhan bagi sihat. Pelajar saya yang paling tua tu umur 88 tahun. Dia makan pencen lebih lama daripada dia kerja. Sihat. Saya pergi ke Mesir, dia ikut saya. Masa itu umur dia 82. Ikut ke Mesir tuan-tuan. Masya Allah, sihat tu Haji. Alhamdulillah. Semua boleh makan Ustaz, semua boleh buat ibadat Ustaz. Alhamdulillah. Bila dia senyum, saya suka. Saya tengok gigi dia langsung tak rosak. Sama cantik elok. Memang Allah bagi sungguh pada dia tuan-tuan. Gigi pun lawa, tak ada gugur-gugur. Sama dengan dia. Gigi palsu. Subhanallah. Sama belaka. Bukan senang nak cari tuan-tuan gigi sama. Kita kejap ke depan, kejap ke belakang. Ada yang gigi sebatang pun ada. Dia 88, gigi orang lagi 82 macam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita baik dengan mak kita, bapak kita, Allah Ta'ala bagi kepada kita anak-anak yang soleh-soleh. Mungkin Allah tak bagi kita kaya, tapi Allah bagi pada kita anak yang dipanggil qurrata a'yun, anak yang menyejukkan mata hati kita. Harta yang paling besar tuan-tuan bila dikurniakan anak yang soleh dan solehah, itu harta paling besar. Sebab tu saya teringat lagu Suraya, buatlah yang baik pada ibu bapa, dengar nasihatnya, jangan derhaka pada keduanya, jangan derhaka pada keduanya. Laknat dari Tuhan akan menimpa. Yang ketiganya, dosa besar itu apa? Sihir. Sihir. Jaga-jaga tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kata Allah. Ayat ini turun pasal apa? Ayat ini turun kerana orang Bani Israel. Bani Israel kata Nabi Sulaiman itu murtad, Nabi Sulaiman itu kafir, kata orang Bani Israel. Mereka kata Nabi Sulaiman itu di akhir nyawanya menyembah berhala.
Mereka berkata Nabi Sulaiman ni banyak isteri, ada 700 isteri, ada 300 gundik. Bila Nabi Sulaiman tua, kata mereka, Nabi Sulaiman ikut isteri dia dan sembah berhala. Siapa yang bawa cerita ni? Syaitan. Siapa yang percaya? Orang Yahudi, orang Bani Israel. Allah turunkan ayat ini. Allah kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikut tipu daya syaitan di dalam mereka nak memfitnah kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman nabi. Setan kata Nabi Sulaiman kafir. Setan kata Nabi Sulaiman itu adalah ketua ahli sihir, yang banyak ahli sihir. Sebab tu mereka mencari sebuah kitab sihir yang konon-kononnya ada dalam Haikal Sulaiman, yang konon-kononnya ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Itu yang mereka pegang Masjid Al-Aqsa, mereka gali di bawah Masjid Al-Aqsa. Konon-kononnya mereka nak cari kitab yang dipanggil kitab ibu kepada segala sihir, yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Ini fitnah. Benda ini disebut di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama pun ada sebut, kitab Bible pun ada sebut. Mereka tuduh Nabi Sulaiman kafir. Jadi mana-mana orang di kalangan tuan-tuan yang bersetuju dengan kitab Bible, tuan-tuan juga telah bersetuju dengan kata-kata bahawa Nabi Sulaiman kafir. Tak rosak akidah kita. Dalam kitab tu mereka kata Nabi Sulaiman ni kafir, sembah berhala. Takkan kita nak setuju? Ini benda besar tuan-tuan, melibatkan akidah. Allah jawab dalam ayat ini, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Tuan-tuan, ini cerita dalam Quran suratul Baqarah ayat juzuk yang pertama. Tuan-tuan, setan jangan duk percaya, jin jangan duk percaya. Yang tuan-tuan boleh percaya, kok jin Samsudin. Jin hak lain jangan duk percaya tuan-tuan. Bohong belakang. Saya kadang-kadang saya heran, orang ni duk percaya dengan jin. Contoh, masa bila kita ni percaya dengan jin? Satu hari anak kita kerasukan, pergi sekolah kerasukan hantu. Boleh cakap bahasa Tamil lagi. Pergi berubat dengan doktor pakar. Doktor pakar kata, kita dah buat kajian, budak-budak ini kebanyakan mereka tidak breakfast ya. Jadi bila mereka tidak breakfast, bila pergi ke sekolah, jadi mereka dalam keadaan lapar dan sebagainya. Jadi dia mempengaruhi minda budak-budak itu, dan seterusnya mereka bercakap benda yang bukan. Ya, kalau tak breakfast pun apa sah boleh cakap Tamil. Kalau begitu senanglah kita tuan-tuan, agak-agak nak cakap Tamil, tak usah makan pagi. Semua boleh cakap Tamil. Itu nama dia histeria. Histeria ni ada ke tidak dalam Quran? Ada. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidaklah bangun di hari kiamat melainkan bangun macam orang yang kerasukan hantu. Allah sebut dalam Quran. Maknanya hantu tu boleh masuk. Hantu tu, setan, jin ni boleh melupakan kita. Itulah kisah yang berlaku di antara Musa dengan pembantunya Yusha. Nabi Musa kata pada Yusha, Yusha, kita ni bawa seekor ikan yang dah mati di dalam bakul. Kamu tolong bawa. Kita nak cari seorang hamba Allah yang alim. Macam mana nak tahu hamba Allah yang alim itu ada di situ? Ikan yang dah mati ni akan bangun melompat masuk dalam laut. Di situlah tempatnya. Maka ikan tadi bila sampai di pertemuan dua lautan, ikan tadi hidup, boleh masuk dalam laut. Dan Yusha ni terlupa nak bagi tahu pada Nabi Musa. Dah lah jauh berjalan, Nabi Musa kata masalah apa-apa yang ada, makanan-makanan buka. Baru tahu ikan tak ada. Nabi Musa tanya, kenapa kamu tak bagi tahu ikan ni dah lompat keluar? Saya terlupa wahai Tuan. Saya dilupakan oleh syaitan. Saya dilupakan oleh syaitan. Maknanya setan ni tuan-tuan, dia boleh menjadi kita tak ingat. Histeria.
Tetapi jangan percaya pada orang yang sedang tak ingat. Ni bahaya dia. Katalah anak tuan-tuan histeria di sekolah, bawa mari ke jumpa dengan ustaz. Ustaz pun jampi, auzubillah minasyaitanir. Kena pejam mata baru percaya. Dia tengok bismillahirrahmanirrahim. Orang tak percaya tuan-tuan. Dia ni baca ke apa, tengok kanan tengok kiri. Siap tengok handphone lagi. Okey boleh. Auzubillah minasyaitanir. Lagi orang tak percaya tuan-tuan. Baik. Dia ambil lada hitam, dia letak di kuku dengan isi. Dia letak di antara, kemudian dia picit. Dari mana datang? Nampak? Tuan-tuan kalau rajin balik rumah kan, ambil lada hitam, cuba buat sendiri. Sakit. Kalau tak nak buat sendiri, buat kat isteri. Dari mana kamu datang? Aduh, sakit. Kalau kamu tak cakap, aku bunuh kamu. Aduh, sakit. Kata hantu. Dari mana datang? Di sini. Cakap, siapa dia? Tak nak cakap, aku bunuh kamu. Aduh, siapa dia? Ustaz Kasim. No. Tak pasal-pasal dia kena tu. Udah tepuk lantai. Tak sangka nama je ustaz. Nihirkan orang. Jangan percaya. Kerja jin kerjanya nak bagi bergaduh. Kerja syaitan kerjanya nak bagi kita bergaduh. Buat apa kita percaya? Tapi ustaz, macam mana tak boleh percaya ustaz? Macam mana pula? Masa dia tengok dalam mangkuk tu, memang betul ustaz. Makcik nampak ke? Dia kata kalau tak nampak anak lu nikah. Makcik nampak, buat nampak. Memanglah dia cakap betul. Dia tanya 10 benda. Dia kata sakit ni dah lama ya. Ialah dah 6 bulan. Dengan suami isteri selalu bertengkar ya. Tak boleh jumpa. Dengan anak-anak pun tak boleh duduk di rumah. Anak-anak nak bersikap fiksi keluar, tak duduk rumah. Depan rumah kamu ada pokok kelapa kuning ya. Dah lama dah tanam, belum boleh pindah. Belakang rumah kamu tanah kosong ya, tak ada orang duduk ya. Sebelum ni ada berubat ya. Malam-malam mimpi ya. Lebam dekat perut banyak. Dekat tengkuk pun banyak gitu. Daripada 1 sampai 9 semua betul. Agak-agak percaya tak? Belakang rumah kosong, depan rumah pokok kuning. Dengan suami bergaduh, anak-anak tak lekat dalam rumah. Lebam di peha, mimpi malam-malam menakutkan. Semua betul. Yang ke-10 dia berbohong. Yang buat kamu ni bukan orang lain, orang sebelah rumah. Di situlah kerja jin. Akhirnya kita dah bergaduh dengan orang sebelah rumah kita. Jangan percaya. Saya tak percaya tuan-tuan. Kalau saya jadi bomoh, saya takkan tanya dari mana datang. Saya takkan tanya. Sebab jin tu pun bohong. Buat apa kita percaya pada orang bohong? Tugas kita buang dia, buanglah. Jin takkan betul dengan kita. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri ni tuan-tuan duduk di rumah dia. Nengok-nengok barang dalam gudang dia hilang. Siapa curi barang tu? Dia pun nunggu malam tu tuan-tuan dapat tangkap. Rupanya makhluk mencuri. Makhluk halus. Warna hijau. Orang Perak kata hijau, tuan-tuan hijau lah kot. Tangkapnya kecil je makhluk dia. Kita sebut toyol lah. Pegang. Oh, kamu yang mencuri ya? Tolonglah tuan, lepaskan saya tuan. Saya takkan mencuri lagi. Saya tolong tuan, jangan bunuh saya tuan. Kata hantu toyol. Dalam bahasa Inggeris disebut incredible Hulk. Sebab warna dia hijau. Heran saya tengok Hulk tuan-tuan. Badan ketul-ketul, baju koyak, koyak. Yang heran seluar tak koyak. Patutnya seluar-seluar lah koyak sekali. Tu cerita incredible Hulk dulu-dulu. Anak-anak muda sekarang dah tak tahu Hulk tu apa. Dia tahu Hulk Hogan je. Kita dulu tahu cerita Combat. TV hitam putih lagi. Agak-agak nak warna, ambil plastik letak lepas TV. Berong semua TV. Tengok cerita Combat. Starring Vic Morrow and Rick Jackson. Bangga duduk depan sekali tengok Combat. Sekarang mana ada dah. Kita tak ada Combat dah sekarang ni. Tuan-tuan, kita jangan percaya benda ni.
Dia sebut, aku tak akan datang lagi mencuri. Baik, aku lepaskan kamu. Sahabat Nabi kan baik-baik. Dia pun besok jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku tangkap satu makhluk yang dia mencuri, ya Rasulullah. Atas kamu buat apa dengan dia? Saya lepaskan dia. Sebab dia kata dia tak nak datang dah. Kamu dah kena tipu. Menengok malam ni, dia datang lagi. Datang lagi malam tu, tangkap lagi. Kamu dah perkenal aku, ya. Itu je. Semalam kata tak nak datang, datang juga malam ni. Kali ni aku tak lepaskan kamu. Tolonglah, cuk. Kali ni betul-betul cakap, aku tak nak datang lah. Tolonglah, sekali je. Lepas lagi sekali. Besok datang lagi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, datang betul makhluk tu. Saya tangkap dia. Apa kamu buat? Saya lepaslah dia. Dia kata dia tak nak datang. Dia janji, kata dia. Jangan percaya. Besok dia datang lagi. You tengok besok. Tahan lagi tuan-tuan. Datang tangkap lagi. Kali ni aku tak lepas kamu. Kamu ni benar-benar dah nipu aku. Baik, kali ni kali terakhir aku nipu kamu. Aku takkan tipu lagi. Sekarang aku nak kabarkan pada kamu satu ayat yang paling kami takut. Bangsa kami takut, golongan kami takut. Ayat ini ialah ayat kursi. Bacalah. Kami takut. Tolonglah lepaskan aku. Baik, aku lepaskan kamu pun. Jangan datang dah. Baik, aku tak datang dah. Dia pun jumpa Rasulullah lagi besok. Kata Rasulullah, benda tu ada cakap betul, benda tu ada cakap tipu. Yang betulnya, ayat yang paling mereka takut, ayat kursi. Itu betul, dia tak bohong. Yang kedua, dia bohong. Dia tetap akan datang balik. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk percaya. Bila masuk hantu ke apa yang dia cakap, jangan percaya. Ada satu orang datang ke rumah saya, minta nak kahwin. Susah hati tuan-tuan. Bukan saya, isteri saya. Nak kahwin dengan ustaz, Abang Kadir. Astagfirullahaladzim. Pening kepala tuan-tuan. Kan jadi selebriti payah tuan-tuan. Macam-macam. Tu yang datang tahun lepas, satu makcik 60 lebih lah. Dia kata, ustaz, saya menjanda 19 tahun. 16 tahun lebih, tak dekat 19 tahun. Saya tutup pintu hati saya pada mana-mana laki-laki. Tapi sejak saya mengikuti kuliah ustaz telah membuka hati saya untuk berkahwin semula. Terima kasih ustaz. Saya kata, alhamdulillah, saya ceramah aja kak. Masalah kau nak kahwin tu bukan masalah saya. Saya ceramah, ialah sejak saya minat kat nak kahwin. Kahwin lah, saya kata dah ada jalan dia dah. Dah ustaz sudah jumpa dah. Bagi tahu saya lah kalau nak kahwin nanti. Orang tu ustaz lah. Astagfirullah. Menung saya. Ustaz tahu, akak tahu dah umur saya berapa? Tahu, ustaz baru 40. Akak 63. Tapi ustaz, akak tak kisah ustaz. Umur bukan masalah. Memang akak tak kisah. Saya jawab, memanglah akak tak kisah. Yang kisah ni saya kan. Macam-macam manusia datang minta. Saya pun pujuk baliklah makcik, boleh baliklah anak, balik ayah saya tak mau. Isteri saya duduk sarap mengandung, mungkin balik saya tak mau. Macam-macam tuan-tuan. Lah dia pergi jumpa bomoh, dia kata anak dia ni Ustaz Kazim dah guna-gunakan. Yang bukan-bukan. Percaya buat apa tuan-tuan? Kita kalau sakit, saka ke, maka ke, terus duk kata ini keturunan saya benda hantu raya. Tuan-tuan dah tuduh tok nenek kita dalam kubur. Dah dia tak boleh menjawab. Bila kaki lebam, tidur malam tak boleh, paha lebam, malam-malam bunyi orang cakap dinding. Husin. Kuat lagi. Husin. Udah gabrah kita duk Husin malam-malam dengar orang cakap dinding. Kita pun pergi berubat. Bomoh kata ini saka tok nenek kamu. Masalah dia, tok nenek kita dah mati. Boleh tuan-tuan tanya pada tok nenek. Besok pergi kubur, tanya kubur tu, atau iya ke atuk belah hantu? Sekarang hantu tu dah ngancur saya atuk. Kalau dia boleh jawab, akak pun lari balik. Jangan percaya cakap orang. Bercakap balik rumah demam seminggu. Minggu depan dia pula jadi atuk sebelah kubur juga. Dia sakit jantung. Kita menuduh orang yang tak boleh mempertahankan diri. Kita menuduh orang yang tak boleh nak menjawab.
Kalau saya jadi ustaz, kalau saya jadi pengamal perubatan, saya tak akan kata ini saka untuk nenek kamu. Tak. Jin tu boleh bohong. Kamu siapa? Aku saka keturunan mereka. Mana nampak dia kata dia saka. Bohong. Dia boleh bohong. Kita dah tuduh arwah tok kita, kita dah menuduh Allah yarham mak kita, Allah yarham bapak kita. Biar betul. Kalau kita sakit, ubatkan saja. Kalau dia sakit, ubatkan saja. Apa pasal kita nak kata ini saka? Jangan percaya, tuan-tuan. Kalau dah sakit, ubatkan. Bukan kita nak tuduh dia ni buat, ini peninggalan dulu, ini peninggalan ini. Masya Allah. Ubat saja. Saya pergi ceramah di Kedah, tuan-tuan. Ceramah lepas isyak. Sebelum isyak, saya pergi satu kampung. Ada orang sakit di kampung tu. Dah 2 minggu sakit. Sakitnya pelik. Mata hitam tak ada, tinggal mata putih. Lidahnya udah panjang ini. Malam-malam pukul 1 menjerit, maghrib-maghrib menjerit macam serigala, macam anjing. Kalau tuan-tuan dengar dia menjerit, kalau tuan-tuan tengok mata putih dia, tuan-tuan pun tak tidur malam. Naik bulu roma ni makcik. Masya Allah. 2 minggu tuan-tuan dia masuk hospital. Masuk drip. Air tak boleh masuk. Air tak boleh masuk dalam badan. Siang tidur. Malam dia duduk mencangkung atas, duduk cokoh atas katil. Kaki lunjuk, badan tegak. Dia tengok nurse dengan mata putih dia. Hai, kalau akak-akak jadi nurse macam mana? Tengah duduk nulis-nulis, tengok dia tengok. Buatnya dia angkat, sudah tuan-tuan. Nurse dia kata, kau orang duduk tau, aku nak ke ladies kejap. Semua nak ke tandas, takut. Takut tuan-tuan nurse. Bila nurse dah tak ada, dia tengok apa? Tak, dia tengok katil orang sebelah yang sakit. Dah lah katil tu pula kaki patah. Nak lari ke mana? Tuan-tuan nak lari ke mana? Dia tengok orang sebelah, mata putih, lidah je dia. Tak, dia ambil kain, dia tutup muka. Buatnya dia buka kain, kata dah. Pesakit minta suruh balik, nurse pun minta suruh balik. Ini apa punya sakit ni orang. Tangannya hitam, kaki pun hitam. Subhanallah. Maghrib kampung ni dah sunyi. Orang takut. Anak-anak muda dah tak keluar, budak-budak fiksi tak keluar, mak rempit pun simpan untuk tak dapat. Jadi tuan-tuan kalau nak tengok kampung tuan-tuan ni aman, minta adu seorang macam tu. Dengan tu imam pun takut ke masjid. Aku imam di rumah budak oleh kita. Saya pergi ziarah hari Rabu, hari Ahad selesai. Ulat dah keluar ke tangan, mulut, maknanya dah mati 2-3 hari, 4 hari tuan-tuan. Sial dia. Kadang-kadang dia tak tahu dia bela. Kadang-kadang dia tak tahu dia dapat MOU. Makcik-makcik kalau mimpi menyusu anak, saya minta sangat-sangat, jangan bagi susu. Malam-malam kita mimpi kita pegang baby. Ala-ala baby, ala-ala pegang. Baby siapa ni? Kadang-kadang kita baby nak susu ya, nenek. Itu tandanya tuan-tuan dah terima. Janganlah bagi susu. Ini dalam mimpi, bukan di luar. Kalau anak nak susu bagi. Anak 2 bulan mau nak nangis, jangan sakit kata dia. Mati budak-budak. Ini anak betul-betul. Ini yang saya cakap ni dalam mimpi. Bila menyusukan, itu tandanya tuan-tuan dah terima. Banyak orang tak tahu. Dia kata alhamdulillah abang, semalam mimpi abang, mudah-mudahan kita dapat anak lah abang. Siap. Itu tanda-tanda penerimaan saka. Itu tanda-tanda penerimaan MOU. Serupalah akak-akak pergi ngubat. Ustaz ni tu, ustaz, kenapa? Kita ni bomoh panggil ustaz. Ustaz lah, bomoh panggil bomoh. Bomoh apa Suami kamu ni, dia ni ada banyak orang minat pada dia. Dia takut dia lari pada orang lain lah. Sekarang kamu amalkan tangkal ni, tiap-tiap kali nak tidur, baca buih di kepala dia. InsyaAllah dia tak cari orang lain. Tuan-tuan pun ambil benda itu.
amalkan ya nyinson nanti kecil semarin saya maknanya tuan-tuan dah ambil MOU secara tak langsung memindahkan yang dia punya pada belaan kita. Itulah nama dia saka. Bukan orang dulu-dulu punya. Kadang-kadang kita yang ambil kutip, kita tak tahu kita kutip, padahal kita dah sign memorandum dah. Dia pindahkan daripada dia suruh kita bela sebab dia dah tak mampu nak bela, dah tua. Ini berubah, kena jaga jangan duk amal sihir. Jadi ustaz, macam mana saya nak tahu saya ada sihir ustaz? Saya ada saka, macam mana saya nak tahu? Banyak cara boleh tahu. Malas nak buat ibadat, berak nak semayang, nak baca Quran benci, dengar azan nyampak, dengar ceramah je tak suka, asal datang dengar ceramah je ngantuk. Tu tanda-tanda ada saka. Ni datang dengar ceramah macam ni tidur. Cuba tengok ada tak tidur. Tu kompong saka. Jadi yang mana duduk belakang dia ambil jauh-jauh. Saka depan dia duduk belakang tuan. Tuan-tuan, yang keempatnya yang termasuk dalam dosa besarnya itu apa? Qauluz zur, kata-kata pembohong. Orang yang berbohong ini adalah dosa besar. Saksi palsu, orang yang bercakap palsu. Saya ni ustaz, saya bercakap bohong pada tuan-tuan, saya lagi besar dosa dia. Saya walaupun sebagai penceramah, saya nak bercakap, nak bagi kesedaran pada tuan-tuan, saya tak boleh berbohong. Kalau saya berbohong, besar dosa saya. Berapa banyak orang hari ni yang berbohong tuan-tuan. Saya baca dalam laman web, dalam blog, macam-macam orang bohong kat saya. Macam-macam orang bohong. Saya buka satu blog, Ustaz Kazim bakal bertanding. Bila masa saya nak tanding? Bila masa? Ustaz Kazim bakal calon. Dok. Saya pun tak tahu saya calon. Saya bukan ahli parti. Masa bila saya nak tanding? Saya ni pendakwah bebas. Tapi Ustaz baik dengan Menteri Besar Perak. Ustaz ceramah di rumah dia, mestilah Ustaz belah Menteri Besar Perak. Dia mesti belah sana lah. Dia duduk mengajar MB Perak. Tuan-tuan, saya juga mengajar orang asli tau. Adakah saya orang asli? Saya juga penceramah untuk orang-orang lembut. Pondan-pondan, saya pergi ceramah. Kita ngutuk pondan, saya tak ada. Saya kawan dengan pondan. Kita bila pondan lalu, bapuk. Buatnya bapuk tu naik angin, dikejarnya kita, tak cukup tanah, baru tahu. Saya mendekati pondan. Adakah saya pondan? Saya buat program di Taiping dengan pondan. Kan di Taman Tasik tu banyak yang lembut-lembut di Taiping. Datang semua begini. Ya Allah. Kita buat program surau atas, bawah dewan, buat jamuan makan. Itu yang saya pergi cakap, ketua dia pesan kat saya, Ustaz, jangan hantam mereka tau. Ustaz, mereka nak main ni pun saya ajak mereka ni main kan, buat kenduri, mereka tak main Ustaz. Ustaz jangan hantam mereka tau. Saya kata, hantam buat apa? Saya pendakwah bukan penghentam. Saya pun masuk, dia orang pun duduk bersidai dekat kursi. Saya pun salam, Assalamualaikum, salam. Ada yang sambut, salam, salam. Ada yang tak nak, haram. Pada kita serupa tau. Tak percaya dengar lagu Headwind, kita serupa. Tetap kita buat. Saya pendakwah. Istana panggil saya ceramah. Adakah saya jadi sultan? Siapa panggil pun saya pergi sebab saya pendakwah. Mana boleh pilih-pilih tempat nak ceramah. Saya sebagai pendakwah pergilah. Televisyen tu panggil saya pergi, walaupun kecil, saya masuk juga. Tak muak pun, paksa diri. Akhirnya muak juga masuk. Apa masalahnya tuan-tuan? Sebab ada orang yang berceramah, dia syok sendiri. Saya bukan penghentam. Dan saya pun bukannya orang ni. Saya cuma pencinta wanita kan. Aku memang pencinta. Tuan-tuan, saya ni pendakwah. Pendakwah mana boleh tiba-tiba orang. Tuan dengar senang kena datang hari ni.
Ni yang hantar mesej dengan saya macam-macam. Saya daripada ini, saya daripada Tampin, saya pada Port Dickson, saya daripada ini nak datang dengar ceramah ustaz. Jangan tak datang tau tu dia. Kalau kami datang, ustaz tak datang, siapa nak ceramah? Pesan ni daripada ni, bukan setakat daripada sini, daripada Melaka pun ada satu kereta daripada Melaka datang nak dengar ceramah kita. Kalaulah saya datang, saya hentam tuan-tuan, habislah. Adakah Nabi Muhammad itu penghentam? Ada Nabi Muhammad tu sebut celaka engkau, bodoh menatang. Nabi tak sebut macam tu. Nabi tak sebut bodoh, Nabi tak sebut haram jadah, bewak, Nabi tak sebut. Ada dah bewak tak ada ke tempat Nabi? Nabi tak sebut dok. Dok ada tuan-tuan. Nabi tak sebut bewak kamu. Tak ada. Ini kita dah duduk sini dah pukul 8 sekarang, sampailah pukul berapa dah, pukul 10 dah tuan-tuan. Dah dekat 2 jam tuan-tuan duduk sini. Oh, ada lagi yang tak tegur sini. Tak salam lagi pun, masam duduk orang muka. Bila dia duduk sebelah, dia kena tengok mula-mula. Datang juga bewak. Bewak dia panggil. Ni yang Nabi kata ni, Innallah la yubghidul fahish al-bazi. Allah murka pada orang yang melucak, mencarut, yang kasar bahasa. Kita pendakwah, kita penceramah, mana boleh kasar-kasar. Akhirnya kita hanya seronok untuk kita, geng kita. Tuan-tuan, saya bukan penceramah politik nak kasar-kasar. Saya pendakwah agama. Saya kena bagi bahasa yang manis pada tuan-tuan. Basyira, basyira, wala tunaffira. Bagi orang seronok, jangan bagi orang jemu. Sekarang zaman orang minat ceramah agama, cakap elok-elok. Tapi setengah orang dia nak ustaz, hantam ustaz, tibai ustaz, malam ustaz, balon ustaz, hayun ustaz. Lah tinggal saya seorang cakap. Buat apa kita syok sendiri? Saya boleh tibai tuan-tuan, saya boleh hentam macam-macam, tapi apa untung? Apa untung? Apa untung? Kalau dia tak datanglah kuliah, dia tak datang surau, dia tak datang masjid, apa untung? Kita nak orang datang masjid, kita nak orang dengar kuliah agama. Bila kita hentam-hentam, orang tak datang. Bila orang tak datang, kita kata, tengok dia orang tak datang. Apa punya orang masjid tak nak datang? Macam mana dia nak datang? Asal dia datang, kena hentam. Asal kena hentam, dia datang. Baik dia dengar di Astro Oasis. Baik dia dengar Astro Oasis. Saya kata 7.5 kata dia. Orang tanya saya, ustaz, apa Astro pasang 7.5? Kalau dah jodoh ustaz, waktu megerik ustaz. Saya kata 7.5 tu untuk orang yang tak semayang. Makcik-makcik yang uzur-uzur, itulah dengarnya daripada tengok Doraemon. Tu tujuan dia. 7.5 itu untuk orang yang tak boleh semayang. Yang boleh semayang diulang tayang 10.30 malam, dan diulang siang pada hari Khamis 6.30 petang. Janganlah nampak buruk tak habis-habis. Orang semayang duduk atas tika sejadah, dia duduk ceramah TV pula. Apa banyak gaplah ni. Udah lembek tengkuk dia pun sepok kamu kan. Tengoklah jadualnya 7.30, 10.30, 6.30 petang. Pilihlah mana yang sesuai dengan kamu. Ini kalau hati kotor, otak kuning, semuanya tak betul pada orang. Semua tak betul. Yang cerita kartun berpuluh-puluh tahun duk sia, tak ada dia komplain pun. Ceramah agama 7.30 dia komplain. Itu untuk isteri kata yang uzur. Abang, malam ni uzur. Eloklah. Saya nak dengar ceramah UKE dekat TV. Eloklah. Tak lah. Anak kita yang kecil-kecil yang tak pergi masjid ni, umur 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Mama, ustaz kajim, ustaz kajim. Ustaz kajim tak apa, jangan ustaz kejam. Kan bagus, masalahnya nanti yang mana balik ceramah buka 10.30 malam, ulang tayang balik 10 kali tau. Action tu tahu. Kita ingat senang nak turun tangga 10 kali tu. Kalau jodoh tak kemana adinda, idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. 10 kali tau. Okey ustaz, action. Kalau jodoh
ulang balik. Masuk kali kedua, kalau wujud saya pernah sebut kak nak jatuh tu tangga tu nak seksa dengan senang nak turun. Lah 10 kali cut action cut. Itu yang keluar tu tuan-tuan tu. Subhanallah. InsyaAllah kita akan muncul lagi dalam TV Hijrah pula insyaAllah 52 episod. Ya, yang TV Astro ni tak berpuluh episod lagi. Tuan-tuan tak khabar pada saya, kalau khabar macam ni saya panggil lah Astro buat rakaman. Ya, sampai tahun depan rakamannya tuan-tuan boleh masuk muka Ustaz Kasim, boleh masuk muka Haji Osman, lebih bawah masuknya sekali. Ya, saya seronok bila kamera tu ambil gambar yang jenis keren ni gambarnya. Kamera tu datang ke makcik tu, makcik boleh buat. Saya tengah ceramah nak tergelak, boleh begini depan. Nampak benar nipunya. Sedangkan saya dah pesan lah, kalau kamera datang depan muka buat bodoh aja. Dia begini maknanya. Siapis begini kan. Betul. Tuan-tuan, bila kita sebut ni jangan bohong. Saya takut hari ni orang terlalu percaya pada internet, orang terlalu percaya pada blog, benda tak pasti. Sedangkan Allah dah kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Kalau orang bawa cerita, tolong siasat. Tadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut jin bawa cerita, syaitan bawa cerita Nabi Sulaiman itu kafir. Allah kata dia tidak kafir. Allah perbetulkan kita. Allah tolong nak beritahu pada kita, jaga-jaga, jangan percaya. Jangan percaya tuan-tuan. Kadang-kadang ni apa yang internet kata percaya. Saya baca satu blog, dia kata Ustaz Kazim mendapat projek arang batu. Oi, kaya tu. Projek kayu arang pun kaya, tambah arang batu. Masa bila saya dapat projek arang? Apa kejadah saya dengan arang buat apa? Yang bukan-bukan. Ada kata Ustaz Kazim, satu orang perempuan telefon. Dia hantar mesej, mula-mula dia hantar mesej kat PA saya. Assalamualaikum, nak tanya sikit, betul ke Ustaz Kazim ditangkap haluat? Jadi PA saya kata, Ustaz, apa yang perempuan ni Ustaz? Cuba call dia. Apa cerita? Kita pun call, rupanya perempuan. Apa yang kak? Tak ada orang saja nak tanya kau Ustaz. Baru ni ada satu Ustaz main ceramah kat tempat kau. Dia kata Ustaz Kazim kena tangkap basah. Jadi janganlah pergi dengar ceramah dia. Jadi kau geram lah, kau ada ngaji dengan Ustaz lama. Dia main ceramah, dia kata tu sudut pergi Ustaz Kazim kena tangkap kat Setiawan. Lu nak tanya Ustaz tak puas hati kan? Betul kan Ustaz? Akak, kalau saya kena tangkap haluat, keluar muka depan akak oi. Ada keluar. Dia kata tak keluar lah, Pak saya Zamri padam. Zamri padam. Harga betul. Saya kata orang mana ni akak? Ustaz. Dia ceramah dalam masjid ke? Tak. Surau ke? Tak. Ceramah politik ni di Padang. Politik. Ustaz politik lah. Dalil tak ada, hujah tak ada, pembohong. Tuan-tuan duk percaya. Kenapa buruk sangat perangai ni tuan-tuan? Kenapa tidak membawa akhlak Rasulullah? Hang nak politik pun hang politik lah. Bercakap benda yang betul, bukan bercakap benda yang fitnah, benda yang tak pasti. Tak pasti apa Ustaz? Dia keluar dalam surat khabar kami Ustaz. Surat khabar hang, surat khabar lain. Bukankah Allah bagi kita dua telinga? Dengarlah daripada dua-dua belah. Allah bagi kita mata dua, tengoklah daripada dua-dua belah. Bila telinga kanan dengar, telinga kiri dengar, mata kanan mata kiri tengok, otak duduk di atas. Otaklah boleh fikir. Kalau tak nak fikir otak, tanya. Fas'alu ahla zikr. Tanya pada orang yang tahu. Siapa dia? Tuhan punya tubuh dia, pergi tanya. Sebab tu Allah letakkan kemuliaan otak manusia ni di atas. Manusia ni aci macam mana pun kepala di atas. Dia duduk mencangkung, kepala di atas, punggung di bawah. Dia duduk atas kursi, kepala di atas, punggung di bawah. Dia berjalan, punggung di bawah, kepala di atas. Cuba tengok binatang. Lembu dengan punggung, kepala lembu dengan punggung lembu, sebaring. Boya lagi sebaring.
Tak ada otak, tak ada otak boyak tu. Biawak sama aja. Itu taraf binatang. Kepala dia dengan punggung sama. Kita bukan biawak. Kita bukan buaya. Gunalah otak. Fikir, tengok. Ini tidak. Pekok belah kiri, dengar belah kanan. Pekok belah kanan, dengar belah kiri. Belah kanan tak nak dengar. Ni Ustaz Kazim datang ni. Berapa ramai yang tanya, dia belah mana? Belah mana dia tu? Entahlah, tak tahulah, tapi gaya dia tu nampak tu. Buruk benar perangai tu. Dengarlah. Sebab tu hari ni saya dalam Facebook saya siarkan satu lagu untuk orang dengar. Saya bubuh lagu Firasat. Hari ni pagi-pagi buta saya bubuh dah. Ku sangka laut rupanya sungai, ahai luasnya, tak nampak pulau di tengahnya, ombak tak ada. Firasat nun jauh, datang dekat baru jumpa. Nampak? Dia kata firasat nun jauh, datang dekat baru jumpa. Kita kalau kita nak tengok tuan-tuan, bila kita nak tengok, jangan dengar daripada jauh. Kadang-kadang kita tengok laut, rupanya sungai. Ku sangka laut, rupanya sungai, ahai luasnya, tak nampak pulau di tengahnya, ombak tak ada. Firasat nun jauh, datang dekat baru jumpa. Duk dengar daripada jauh. Malam ni UKE datang, tanyalah dia. Itulah betul. Itulah betul cara dia tuan-tuan. Bukannya cara kita ni nak mengata. Kata saja-saja, tak habis-habis mengata, berbuat hasad, dengki dan apa. Dia kita tak mau macam itu. Budaya macam tu kita tak mau. Kita nak bercakap qaulul haq. Qaulul haq, bercakaplah yang benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik perangai ini datang daripada mana? Datang daripada wajah. Wajah ni datang menunjukkan hati kita bersih, maka orang ni sentiasalah kita tengok suka dia. Tapi kalau hati tak bersih, kita tengok dia pun kita serabut perut. Orang yang baik hatinya tuan-tuan, kita duduk sebelah dia, kita rasa tenteram. Orang yang baik perangai dia, bila dia datang pada kita, kita suka. Abang-abang, kalau abang-abang baik perangai, isteri rindu sangat dekat rumah. Isteri seronok kalau abang ada di rumah, sebab abang baik. Tapi kalau abang tak baik, abang tak ada di rumah, isteri kata yes. Mama, ayah pergi mana mama? Ayah pergi Krosos. Di mana mama? Dekat Melaka. Berapa lama mama? Seminggu. Seronok kan? Ayah tak ada. Mama kata, mama pun seronok. Maknanya suami tu teruk perangai. Suami yang baik, isteri rindu sangat. Pergi dengar ceramah pun, isteri SMS. Kak Nen, dengar ceramah Ustaz Kazim. Dengar ceramah Ustaz Kazim. Kak Nen, dengar ceramah Ustaz Kazim. Tak marah pula tu. Kak Nen, ceramah Ustaz Kazim. Tuan-tuan tak ingat iklan tu? Murai. Ayah ni apa? Burung murai. Ni apa ya? Burung murai. Baiknya bapak. Ni apa ayah? Sepak kamu kan? Orang kata burung murai pergi bodoh kamu ni. Suami yang baik, suami yang sabar. Sabar tu akhlaknya bagus. Sabar ni akhlak bagus. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan beletih sebab dia penat. Isteri kita beletih sebab penat. Sebab tu dia beletih. Tak nak bagi dia penat, tak nak bagi dia beletih, jangan bagi dia penat. Dia tak beletih. Okey ya, besok ayah Cina cuti, Sabtu cuti, Ahad cuti, Isnin cuti, Selasa cuti. Ya tak payah masak, abang masak semua. Basuh kain, basuh semua abang-abang. Biar rehat saja. Ya tengok dia cerita gongsi pacai. Barulah seronok isteri. Tengah hari ni abang masak. Siap pakai kepiah tinggi. Nak pakai baju lagi. Pergi ke dapur, pompa. Tipa, makanan dah siap. Isteri pun datang, buka tudung, ceng. Telur goreng.
Sepok lagi-lagi tu. Bukankah itu untuk isteri kita, bagi dia rehat, barulah dia tak beletek. Isteri penat, mana dia nak jaga anak, mana dia nak masak, mana dia nak basuh kain. Atap bocor, dia panjat di tiang tau, betul ke atap? Sebab tu sabar. Akhlak yang baik, sabar. Tuan-tuan saya ni jarang jumpa isteri saya. Nak telefon banyak bil pula, SMS je lah. Buat apa tu? Dia pula balas, nak tidur dah, bye-bye. Kita hanya SMS masa kita bercinta, masa kita berkawan. Ya Allah, tak berhenti SMS. Aku Kak Nun. Naik motor pun boleh jawab SMS. Atas motor, kat highway, balas, tulang balas. Nak gina, nak pergi Alun Melaka, Alun Gajah Melaka, mau jawab. Hantar lagi, dah sampai ke, mau nak jawab, lori kat depan. Lori berhenti, pom, bawa. Driver tu dah jawab, kat mana? Bawa lori. Driver pula nolong jawab juga. Masa dah kahwin, haram. Telefon haram. Tak maulah macam itu. Akhlak yang baik, bila duduk menggembirakan isteri, bila tak ada, isteri rindu. Itulah suami yang baik. Saya kata dah pada tuan-tuan, saya ni jarang jumpa orang rumah saya. Isteri nombor 4 langsung tak pernah jumpa seumur hidup. Subhanallah. Zalim berbenar-benar. Bayangkan seumur hidup saya tak pernah jumpa isteri nombor 4 saya. Sibuk je saya. Besok saya di Peda Sungai Rokan. Teh kat Peda Sungai Rokan ke Bencik ke apa? Pagi besok pukul 10. Bila nak balik je? Besok dah confirm jam. Tadi pun dah jam balik ke Ipoh. Saya nak ke sini. Orang balik ke utara dah jam tuan-tuan. Besok insya-Allah lagi jam lah. Baik dah start. Malam besok saya dengan warga Singapura, 4 bas dari Singapura datang sekolah saya. Mereka minta buat ceramah khas untuk dia orang. Patah balik ke Ipoh. Bila masa nak jumpa dengan orang rumah saya? Habis ceramah pukul 11 malam, balik ke rumah pukul 9.45 dah naik flight pergi ceramah di Singapura pula. Hari Ahad ceramah di Masjid Sultan Singapura hari Ahad malam. Bila balik Selasa sampai di Ipoh 11.45 pagi. Terus pergi ke Radio Perak, siaran di Radio Perak pula. Bila nak jumpa? Tiba-tiba bila jumpa tengking dia. Bodoh, tak guna punya bini. Dia dah letih jaga anak, dia dah letih jaga itu, kita pula tengking dia. Cuba kita heborkan dia. Heborkanlah hatiku. Heborlah. Sebab tu Nabi suruh kita baik akhlak. Buka pintu senyum, Assalamualaikum. Cantik isteri apa? Dengan ada untuk nyambung. Bila dia pergi ke dapur, kita buat balik buah. Macam-macam buah sekarang ada. Buah naga, rimau, semua ada sekarang. Dia bawa buah naga pergi ke dapur, stopkan dia. Ya, kejap. Cuba kali tepi. Pusing belakang. Ke depan balik. Oh, nampak kurus lah. Orang perempuan kalau tuan-tuan sebut kurus, dia bangga tau. Nampak slim sangat. Oh, dah cantik badan sekarang. Dengar ada lah orang tua menyampak. Dia letak buah naga di dapur, dia masuk dalam bilik, kompom dia tengok cermin. Abang nak kopi ke nak teh? Terus dia tanya. Ini langsung tak puji. Akak-akak pun tak pernah puji suami, macam mana? Suami rambut panjang tak puji. Suami rambut panjang nak sampai ke bahu, begini duduk rumah. Abang ni segak macam aduka. Macam Taruna yang cerita Segera Padi. Abang cantik sangat. Satu hari suami balik potong pendek. Oh, nampak muda lah abang. Antara pendek dengan rambut panjang, rasa pendek lagi kemas. Abang nampak macam apa tau, macam muda sikit. Bulan depan terus botak. Ya Allah abang, seksinya macam Castello. Ini botak pun tak puji, rambut panjang pun tak puji, rambut pendek tak puji. Ujilah. Saya tuan-tuan bila balik rumah, saya dah tak ceramah lah, jarang lah. Sebab dia dengar ceramah saya dalam CD, dalam YouTube
Tiap-tiap hari anak-anak saya dengar, memang diwajibkan. Saya nak datang tadi pun dia pasang CD saya. Saya dah dapat dah rakaman untuk Astro tu, saya dah dapat dah. Tuan-tuan tak tengok lagi, saya dah tengok lah. Jadi mereka tengok dulu. Takkan saya nak ceramah lagi bila saya balik pukul 2 pagi, tak nak ceramah. Buka-buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam abang. Allah berfirman, Auzubillah minasyaitanirrajim. Tak, dia pening. Takkan dia masa goreng ikan, saya duduk belakang dia, Izzah. Allah Ta'ala suka kepada manusia. Dia masuk bilik air, saya ketuk pintu dia, Zah, buka pintu, Zah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tak kena, tuan-tuan. Saya kena pujuk dia. Sebab tu saya pujuk, duduk atas katil nyanyi. Pilihlah lagu. Sebab tu saya sebut lagu-lagu saya dah rakamkan album, bulan 5 ni akan keluar. Dapatkan yang original tau. Tu yang keluar dalam Astro tu. Lagu untuk suami isteri tu keluar. Di tepi pantai cinta bersemi, ombak putih menarik menjadi saksi. Oh, saya buat lagu untuk suami isteri. Tuan-tuan pergi Port Dickson, pegang isteri, pegang tangan isteri, jalanlah kat tepi pantai tu. Pasir yang putih warna cintaku, itu Rhoma Irama. Gemuruh ombak detak jantungku. Cuba nyanyi dengan cuba jangan menari dah. Dia menari jadi ustaz pula duduk begitu. Ramai pula orang ambil handphone, tuan-tuan ambil gambar. Tiga suku menari. Duduk atas katil, saya akan hiburkan dia. Pegang tangan dia, ambil lagu Ahmad Mahmud dengan Rafi'ah Buang. Ambillah lagu tu. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Abang-abang kalau menyanyi lagu tu dekat isteri, kompor dia. Yes. Ini langsung tak menyanyi. Nyanyi lagu rock. Lagu rock nyanyi pening lah dia. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku, ku harap kau mekarlah selama-lamanya. Tak sakit jantung tuan. Buat ya, Rasulullah dia turun ke muka dia, wajah dia berseri, tasurun nazirin, bila orang tengok orang suka. Sebab tu tuan-tuan, nipiskan misai, biar isteri suka, biar orang suka. Misai tapi tak nampak mulut. Minum susu sekerak ni putih. Susu tu nampak orang malu. Breakfast kat hotel, nah dia ambil. Dah tak ada dah kata dia. Nampak benar ngotor je. Ubahlah nipiskan misai. Ini misai kalau minum air, berenang misai lah air tau. Macam ikan keli. Macam mana tuan-tuan? Rasulullah punya hebat. Bila isteri Rasulullah minum daripada gelas ini, bibir nampak Rasulullah minum daripada bekas bibir isteri. Romantiknya. Aisyah minum, bekas nampak bibir Aisyah. Nabi ambil bekas yang sama, letak di bibir minum. Isteri mana tak seronok tuan-tuan? Nampak gincu dekat bibir gelas. Isteri minum, nampak bekas bibir. Ya, abang minum tahu. Abang, bekas saya tu tak apa. Nabi buat. Kalau abang minum, baru tinggal, isteri pula ambil. Abang, dia minum tahu. Bangganya. Tapi orang tak nak buat. Tak nak ustaz, geli ustaz. Gigi pun tinggal sebatang. Gusi ni tak nak. Itulah suami kita 30-40 tahun. Masih gigi penuh nak, gigi sebatang tak nak. Abang-abang pun pakailah gigi palsu untuk bangga dengan sebatang. Bubur penuh lawa sikit. Ni dah lah pakai gigi palsu untuk main-main gigi. Kata pernah tengok orang ada gigi palsu, dia suka main-main. Kejap keluar, kejap masuk. Cucu dia pun, opa, takut tengok atuk.
Poliden tau. Dia dah mempuk jatuh. Dia ambil balik pakai. Wah, Rasulullah kongsi. Wah. Mana kongsi bukan gigi palsu. Itulah kita buat yang menyeronokkan, yang menyelerakan. Itulah namanya berakhlak. Berakhlak bukan cakap pada wajah kita, baju kita, berakhlak pada perbuatan kita, berakhlak cara bercakap. Cara bercakap tu kena jadi akhlak. Tuan-tuan, kita ni sayang sangat pada Nabi SAW. Ya, cinta betul-betul pada Nabi, bagus. Kadang-kadang nama kita nama Muhammad. Ya, ada orang yang buh nama Muhammad, anak dia semua Muhammad. Yang perempuan pun nak bubuh. Ustaz tak bagi, jangan, dia perempuan pun nama lain. Nak bubuh nama Muhammad, cinta pada Rasul. Ada orang yang cinta pada Rasul, bila sambutan perarakan Maulid Rasul, perarakan di depan sekali. Begini bawa bunga mangganya, sallallahu alaihi Muhammad. Speaker tak bayar, suara dia kuat pada speaker. Tegang urat tengkuk ni, tegang. Kalau ambil pisau belit, letak je sini, pisau jilet tu, letak je, putus uratnya. Tak payah tekan, punya tegang.